عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa yang dimuliakan, yang dirahmati, insya-Allah sekalian, pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk memperbaiki amal kita. Sebab Allah taala nak tengok amal-amal yang baik. Mana yang kata Allah nak tengok amal yang baik? Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup itu bagi dia nak menguji siapakah di antara hamba dia yang terlebih baik amal dia. Jadi kita syukur pada Allah. Pada malam ni Allah bagi kita peluang kehidupan untuk kita baiki segala amal kita, segala ibadah kita, supaya ibadah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur pada Allah di atas nikmat
yang Allah Ta'ala telah kurnia pada kita pada malam ini, dapat kita beribadah kepada Allah, dapat kita sembah Allah, dapat kita sujud pada Allah. Kemudian di antara maghrib dan isyak kita dapat dulu ada satu majlis yang besar juga, itu majlis zikrullah, majlis ilmu, majlis yang dikerumuni oleh para malaikat, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kita pada kitab Usul Tauhid, pada masih lagi pada bab zakat, pada muka surat, kalau Jawi muka surat, kalau Rumi 167. Masuk pada tanbihun. Kalau Jawi itu 65 Masuk daripada tanbihun. Itu ambil pada perkataan Arab tanbih. Tanbih ni bahasa Melayu, tak ada bahasa tanbih. Bahasa Arab dipanggil tanbihun, ini satu peringatan. Jadi Syekh ni sebelum nak pergi berpindah kepada tajuk yang baru, suka Syekh ni nak mengingatkan kepada kita, dia nak memberi peringatan kepada kita supaya kita jangan lupa akan pelajaran ni, supaya kita tetap faham tentang perkara ni. Baik, qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi daraini amin. Tanbihun, bermula dalil yang menunjuk atas wajib zakat. Ini Syekh ni datangkan dalil pula. Kita cerita pasal zakat, mana dalil dia? Jadi Syekh ni datangkan dalil. Dia bagi peringatan pada kita, ini satu dalil yang menunjukkan atas wajib zakat. Nak bagi tahu tersangat pentingnya satu orang itu apabila dia dah sampai masa dia kena zakat, maka wajib dia zakat. Maka dia mengatakan apa? Bermula dalil yang menunjuk atas wajib zakat seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah. Dia ambil ayat, potongan ayat. Banyak ayat ni, lebih dalam ada lebih kurang dalam 5-6 tempat ayat yang disebutkan wa atuz zakah. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa aqimus solah wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Allah kata, dan dirikanlah sembahyang dan bayarlah zakat dan rukuklah berserta-serta dengan orang yang rukuk. Jadi ini nak bagi tahu jelas, ini dalil yang mengatakan bahawa wajib seseorang itu wajib dia dirikan sembahyang dengan syarat-syarat tertentu. Sebab kalau tak cukup syarat juga tak dipanggil mendirikan sembahyang. Dalam ayat surah Al-Baqarah kan, wa aqimus solah, dia Allah Taala perintah supaya dirikanlah sembahyang. Mana dirikan sembahyang ni betul-betul diri, bukan asal sembahyang. Dan seperti berlaku kepada Hazrat Khalad bin Rafi' ketika dia sembahyang di hadapan Nabi SAW, maka dia telah sembahyang. Maka setelah dia sembahyang, dia jumpa dengan Nabi. Maka Nabi kata, kamu belum sembahyang lagi, kamu ulang balik sembahyang kamu. Kamu ulang balik, kamu belum sembahyang. Maka Hazrat Khalad terus patah balik sembahyang, sehinggalah beberapa kali, sehingga dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahu. Maka barulah Rasulullah SAW ajarkan kepadanya cara sembahyang yang betul, yang menjadi dasar pada hari ini, iaitu rukun-rukun sembahyang. Itu semua asal kisah daripada Hazrat Khalad bin Rafi', iaitu tentang perkara untuk mendirikan sembahyang. Dan pada hari ini masuk wa atuz zakah, dan bayar zakat, beri zakat. Beri ni nak tukti tu, kita nak bagi tu. Nak ukti tu, kita nak keluarkan zakat tu kepada siapa tu. Itu yang kita kena tahu. Sebab tak jadi zakat sekiranya kalau kita keluarkan, kita beri kepada orang yang tak sepatut dapat. Kalau kita bayar zakat kepada orang yang tak sepatut, bukan yang 8 asnaf tu,
maka kita tak dipanggil lagi menunaikan zakat. Kita masih berhutang dengan Allah, berhutang dengan manusia, berhutang dengan Allah, wajib melunaskannya. Nah, sebab tu kena tahu. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa atuz zakah, artinya datang oleh kamu akan zakat, artinya beri oleh kamu akan dia akan zakat tersebut. Ini nak bagi tahu dalil. Dalam Quran Allah sebut mana perintah kata wajib zakat, ini dia. Ayat yang mengatakan bahawa wajib zakat. Dah tak ada khilaf lagi dah. Inilah dia. Dah tak boleh nak tolak sebab ayat ni ayat Quran, bukan hadis lagi. Ni Quran. Jelas kita diperintahkan untuk bayar zakat. Dan zakat pula banyaklah. Zakat ada beberapa kategori yang akan datang insya-Allah. Kemudian dia kata apa lagi? Firman Allah, mana ni? Datang oleh kamu akan zakat, artinya beri oleh kamu akan dia akan zakat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa atu haqqahu yauma hasadih, artinya datang oleh kamu akan haknya, artinya zakatnya, buah-buahan pada hari yang dipotong akan dia. Jadi apa yang kita telah infakkan besok, yang kita dah infakkan sekarang ni, pasti besok kita akan nampak hasilnya, buahnya adalah di akhirat. Jadi mana setiap kita ni nak bagi tahu dalam dalil ni juga mengatakan apabila kita tanam sesuatu, mestilah kita akan sampai masa akan ada hasilnya. Hasil tu. Sebab tu dunia ni tempat kita bercocok tanam. Sebab tu Nabi SAW mengatakan ad-dunya mazra'atu akhirah. Dunia ni adalah tempat cucuk tanam bagi akhirat. Apa yang kita tanam, hasilnya adalah di akhirat. Hasil dunia yang akhirat ni, dia punya balasan dia adalah di akhirat. Tempat dunia ni, apa yang kita buat sekarang ni, semuanya kita sedang kumpulkan. Dan pahala sedekah, pahala zakat ni, kita ni bila kita diperlihatkan oleh Allah, iaitu saat ketika nyawa kita nak dicabut besok, nyawa kita dah sampai halkum besok, kita akan nampak pahala-pahala sedekah kita. Sebelum kita mati, kita akan nampak pahala sedekah. Allah akan silat. Itu dalam Quran Allah sebut. Ayat dia saya dah lupa. Kan? Sebelumnya, sampainya nyawa kita ditarik oleh Allah SWT, Allah akan lihatkan beberapa perkara pada kita. Pertama sekali, kita akan nampak malaikat Israel yang cabut nyawa kita. Kemudian roh kita akan lihat pada roh kita bentuk macam mana, kita akan lihat besok. Semua akan tengok roh kita macam mana. Besok ketika nyawa kita sampai halkum, kita lihatlah roh kita macam mana. Kemudian pahala sedekah kita nampak pada hari itu, pahala kita sedang masuk, akaun tengah running. Itu yang kita minta, ya Allah, mintalah sesaat untuk aku, 1 minit untuk aku hidup kat dunia. Untuk apa? Untuk aku buat satu sedekah. Nak sedekah, satu sedekah. Allah perlihatkan, barulah time tu baru nak yakin. Tak ada masa lagi lah. Dan tidak ada masa lagi. Pasti kita akan lihat. Saya dan tuan-tuan semua pasti akan lihat perkara ni. Apabila nyawa sampai ke halkum besok. Kita akan nampak pahala sedekah kita. Time tu nampak, oh kalau aku tahu semua harta aku kat rumah aku sedekah semua. Tapi dah tak guna lagi. Kan? Dan yang pahala-pahala yang lain, semayang, puasa dan sebagainya, Allah akan lihatkan dia di dalam kubur. Dalam kubur besok baru dia akan nampak amalan-amalan semayang dia, amalan-amalan kebajikan yang kena buat, baca Quran dia, tahajud dia, apa amalan zikir dia di dalam kubur lagi dia dah nampak dah amalan tersebut yang asbab jadi manfaat bagi diri dia. Pada ketika itulah baru dia tahu betapa pentingnya amal-amal yang lain. Sebab tu penting kita kena buat persiapan daripada sekarang. Jangan tunggu lagi. Sekarang ni kita kena buat persiapan. Dan kemudian firman-Nya lagi, khuz min amwalihim sadaqatan tatahharuhum wa tuzakkihim biha
Artinya ambil olehmu, khuz amwalihim. Ambillah olehmu daripada harta mereka itu akan sedekah. Apa yang sedekah tu? Artinya zakat yang mensucikan, wa tuzakkihim biha, yang mensucikan ia akan mereka itu. Dengan sebab zakat itu Allah Ta'ala sucikan harta-harta dia, sucikan diri dia daripada dosa-dosa dia. Tak kira dosa apa, dosa besar atau dosa kecil, itu terpulang pada hak Allah. Tapi yang yakinnya Allah Ta'ala membersihkan kita apabila kita bayar zakat. Sebab tu ada sambungan ayat lepas. Lepas tu ada sambungan dia, wasalli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Sebab tu kita kena doakan juga apabila kita terima zakat. Kalau kita jadi amil zakat, kita terima daripada zakat, orang bayar zakat pada kita, kita kena doakan. Sunnah kita doakan untuk orang yang bayar zakat kepada kita. Kalau amil zakat. Sebab tu kalau kita bayar zakat, tak lama lagi kita bayar zakat fitrah, kan? Biasa amil zakat akan doa. Itu sunnah. Memang sunat untuk mendoakan. Sebab itulah doa yang makbul. Orang yang terima zakat itulah doa dia yang makbul untuk orang yang bayar zakat. Begitu juga apabila kalau kita sedekah, macam sebelum ni saya cakap, apabila kita buat ibadah sedekah, kita minta orang tu, doakan saya, boleh minta dia. Sebab orang yang terima sedekah ni, doa dia makbul. Kan? Jadi kalau tuan-tuan kejap lagi nak minta doakan saya, sedekah kat saya. Tak ada lah cerita. Jadi nak bagi tahu tu, sedekah tu, orang yang sedekah yang mendoakan dia tu, satu doa antara doa-doa yang makbul. Sebab tu apabila kita pergi sedekah pada orang, tolong doakan untuk saya, doakan kesihatan, keberkatan, sihat dapat beribadah. Minta doa baik-baik. Kita sedekah. Boleh minta orang gitu. Itu hak kita. Boleh minta doa pada dia. Supaya kita berhasil kebaikan bagi kita. Kemudian dia kata apa lagi? Artinya ambillah olehmu daripada harta mereka itu akan sedekah. Artinya zakat yang mensuci ia akan mereka itu dan membersih ia akan mereka itu dengan zakat itu daripada segala dosa mereka itu. Dengan zakat dosa semua diampunkan. Kat sini ulama tak bahaskan dosa besar, tak kisah, itu terpulang pada Allah. Sama ada Allah nak ampunkan dosa besar atau dosa kecil, itu terpulang pada Allah. Walaupun ada setengah sebagian ulama katakan hanya terampunkan dosa-dosa kecil. Macam semayang kan, terampun dengan dosa-dosa kecil, itu juga balik terpulang pada hak Allah. Kalau Allah nak ampunkan dosa besar, itu satu rahmat yang besar. Yang penting kita nak pengampunan daripada Allah, balik dalam keadaan bersih. Itu yang kita nak. Balik kita dalam keadaan bersih. Dan sabda Nabi SAW, az-zakatu qantaratul islami. Artinya bermula zakat iaitu titian ataupun jambatan Islam yang dilalu daripadanya kepada Islam. Maka bermula memberi akan dia zakat itu, iaitu jalan yang memberi pada agama. Jadi kita keluarkan zakat itu jalan kita beri sesuatu infak kerana agama pasti dan pasti bermanfaat. Sebab Allah perintah kan? Allah perintah anfiqu mimma razaqnakum. Kan? Infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kamu. Ini perintah Allah. Jadi kita kena infakkan. Kan? Lebih-lebih lagi ada ayat-ayat yang berbentuk wajib seperti zakat, lagilah kita wajib kena keluarkannya. Jadi penting untuk kita keluarkan zakat. Kemudian dia kata apa lagi? Meriwayatkan ini hadis oleh Tabarani daripada Abi Darda dan Baihaqi daripada Ibnu Umar. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Tabarani, Abi Darda dan Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan sabdanya lagi, la zakata fi mali hatta ya'ula alaihi al-haulu. Artinya tiada wajib zakat pada harta
hingga lalu atasnya 1 tahun. Artinya baru wajib zakat. Maknanya kalau 1 tahun zakat mesti cukup haul. Haul ni apa? Tahun. Nisab qadar. Haul tahun. Mesti kena cukup haul dia. Cukup haul baru boleh keluar zakat. Kalau tak cukup haul, misal kata tengah-tengah kita boleh tengah-tengah tu dah cukup haul kita nak bayar zakat tapi tak cukup lagi. Nisab cukup, haul tak cukup pun tak boleh. Apa yang boleh? Sedekah boleh. Kalau nak keluarkan juga dia tak dikira sebagai zakat, dia dikira sebagai sedekah. Mana sebab pahala fardu dengan pahala sedekah lain. Sebab tu dalam bulan puasa nanti segala amalan-amalan sunat dikira sebagai amalan fardu. Sebab nak bagi tahu punya besarnya amalan fardu tu. Jadi apabila satu orang dia buat amal dalam bulan puasa amalan sunat seumpama buat amalan fardu, dan satu amalan fardu seperti mana 70 kali ganda. 70 kali fardu. Besar. Nak bagi tahu amalan fardu tu sangat besar. Jadi kalau kita sedekah tu bagus. Jadi kalau kita usahakan lagi, kalau dapat kita kumpul supaya kita dapat buat ibadah zakat, maka lebih besar lagi pahalanya. Sebab tu penting kita kena bayar zakat. Zakat banyaklah. Ada zakat na'am, zakat ternakan, ada zakat perniagaan, bijian dan sebagainya lah yang akan datang. Meriwayatkan akan dia Abu Daud dan lainnya. Jadi banyaklah hadis ni banyak diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Dan sabdanya lagi, laisa fi aqalla min 20 dinaran syai'un wa fi 20 nisfu dinarin. Artinya tiada pada yang kurang daripada 20 dinar suatu, iaitu yang kena zakat. Jadi syarat nak kena zakat, ini zaman Nabi SAW, Nabi kenakan syarat zakat tu 20 dinar. 20 dinar ni lah yang berlakunya khilaf. Nak kira berapa? Banyak ulama khilaf tentang 20 dinar ni berapa. Jadi 20 dinar ni dikira sebagai 1 dinar bersamaan dengan 1 miskol. 1 miskol tu pula berapa gram pula. 1 miskol tu pula, kalau dikirakan, kalau dikirakan ada banyak pendapat. Yang pertama sekali ada ulama mengatakan kalau dipindahkan kepada gram, tukar kepada gram, emas lah. 1 gram, satu miskol tu bersamaan dengan 4.5 gram. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi 4.25. Ni yang kita pakai sekarang ni 4.25 1 gram. Itu yang jadi emas tu 20 kali dengan 4.25 dapatlah 85 gram emas. Yang kita pakai sekarang. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Ada 4 ke 5 pendapat tentang timbangan miskol tu. Yes, mengikut pada harga masa. Sebab tu harga zakat dia berubah-ubah sebab kita bayar dengan duit. Sebab bayar dengan duit memang tak stable. Dia kena ikut harga kadar emas masa. Tak boleh ikut harga emas tahun 80-an. Kalau mengaji kitab Idaman Penuntut nanti, itu emas, harga emas tahun 80-an punya. Sedap lah kalau bayar tahun ni. Bukan sedap. Banyak lah kena bayar. Banyak lah kena bayar. Kalau sebab emas murah time tu. Time ni jangan main-main. 1 gram je dah 300 lebih. Emas ni 300 lebih. Mana kadar sekarang ni 85 gram kali dengan 300. Berapa tu? Lebih kurang 20 lebih ribu lah. Lebih kurang 25 ribu. Siapa ada duit dalam bank sekarang ni cukup haus tahun, ada 25 ribu tak berusik-usik, wajib zakat. Zakat dia bukan 25 ribu. Sikit je. 2.5 je. 2.5 aja. Jangan risau. Sikit aja.
Dengan kita kerahkan 2.5 tadi, Allah Ta'ala menyucikan harta kita. Sebenarnya dengan zakat tu harta bertambah. Orang tak faham. Keluar rasa macam kurang tak? Tapi dalam agama lain, siapa yang keluar, harta dia semakin bertambah. Dan pada 20 dinar, setengah dinar saja. Kalau 22, setengah dinar je yang keluar zakatnya. Meriwayatkan akan dia Abu Daud dan lainnya. Ini nak cerita pasal dalil je. Kita tak bincang lagi tentang dia punya masalah-masalah dalaman. Ini Syekh datangkan dalil yang mengatakan wajib kena keluar zakat. Kita tak bicara lagi berapa zakat nak keluar. Zakat unta, nanti kalau kita belajar bab zakat, nanti kalau dalam kitab idaman penuntut, zakat unta berapa nak bayar, zakat kambing berapa, zakat emas berapa, itu kita bicara dalam kitab fiqh. Yang ini diceritakan pasal usul hukum. Mana datang hukum bayar zakat tu. Dia datangkan dalil dalam kitab ni yang mengatakan wajib bagi orang umat Islam tu membayar zakat. Bukan nak bicara tentang apakah zakat jenis-jenis, tak. Dia cuma letakkan dalil tentang kepentingan setiap umat Islam kena tunaikan zakat, dan dia adalah sebagai rukun Islam yang ke-5 ke-4 ke-5. Ke-5. Ada tengok hadis, ada susunan-susunan dia. Ada yang 3. Ya, dah masuk ke dalam fiqh kan, kita bawa halusi lagi lah. Ini semua nak ceritakan tentang dalil wajib bagi zakat bagi seorang tu. Dan sabda dia lagi, laisa fi ma duna khamsati awaqim minal waraqi sadaqah. Artinya tiada pada barang yang kurang daripada 5 uqiyah daripada perak sedekah. Artinya zakat. Mana kalau itu zakat bagi perak. Ini nak bagi tahu semuanya hadis-hadis yang menerangkan tentang kewajipan zakat. Meriwayatkan oleh Syaikhan, iaitu Bukhari dan Muslim. Hadis ni Bukhari Muslim riwayat. Bukhari ada dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Tu dia kata Syaikhan. 2 syekh ni, iaitu Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis sahih. Sebab nak datangkan hukum mestilah hadis sahih. Tak boleh pakai hadis dhaif. Nak sabitkan satu hukum mesti kena pakai hadis sahih. Kalau hadis dhaif bukan kata tak boleh pakai, boleh. Dia dijadikan sebagai fadail. Hadis kelebihan-kelebihan. Kalau kita nak amal boleh. Tapi nak digunakan sebagai hukum, hujah untuk hukum, tidak boleh. Sebab dalam segi hukum mesti kena pakai hadis yang sahih. Dan dikehendaki dengan 5 awak, iaitu 200 dirham, dan tiap-tiap 40 dirham 1 uqiyah. Uqiyah apa? Uqiyah perak. Dan sabdanya lagi, laisa fi ma duni khamsatin au suqi sadaqatin. Artinya tiada pada barang yang kurang daripada 5 ausuk sedekah. Ini semua cerita pasal zakat. Dan sabdanya walaisa fi ma duna khamsi zaudin sadaqati minal ibil. Artinya tiada pada barang yang kurang daripada 5 ekor daripada unta sedekahnya, itu zakatnya. Sebab zakat unta bermula pada 5 ekor. Kalau kita ada 4 ekor tak kena zakat. Tapi unta dah cukup 5 ekor, kena zakat. Zakat dia berapa? Nanti kita tiba bab zakat, nanti kita bawa bincang berapa banyak zakat dia. Kambing bila nak kena zakat dia. Kerbau berapa zakat dia. Kena tengok. Itu dalam kitab fiqh. Jadi ni cuma dalil yang mengatakan ternakan pun kena zakat. Dia kata orang yang menternak binatang pun kena zakat. Meriwayatkan akan dia oleh Bukhari. Hadis ni hadis Bukhari. Dan beberapa nas lagi yang lain daripada ini. Tanbihun, satu lagi peringatan. Bermula segala qadar yang tersebut pada hadis itu, iaitulah sekurang-kurang qadar nisab zakat emas dan perak dan biji-bijian dan rutab
dan inab, rutab kurma lah. Inab, anggur. Sebab salah satu buah-buahan yang kena zakat, anggur dan tamar. Ni dua ni, siapa yang ada tanam kebun, ada kebun kurma, tapi kok sebatang tak, bukan nak panggil kebun. Mana cukuplah bilangan dia tu. Anggur pun banyak tanaman dia. Jadi dia juga dikenakan zakat mengikut kadar dia. Dia juga dikadarkan. Itu akan datang. Berapa kadar dia akan datang. Dan jika ada lebih daripada itu kadar, maka iaitu wajib zakat juga pada barang yang lebih itu. Janganlah cukup zakat. Misal kata kena kambing kan, wajib zakat kambing pada 40 ekor kan. 40 ekor dah kena wajib zakat. Jadi kemudian dia ada 50 ekor. Dia bayar zakat untuk 40 ekor je. 50 ekor tu pun kena kira juga. Dia ada kira juga macam unta. Unta kena keluar, dia ada 5 ekor. Dia tengok dia ada 10 ekor. Dia bayar untuk zakat 5 ekor je. Tak boleh. Itu maksudnya. Mana yang lebih tu juga perlu di zakat. Dia ada jadual dia. Kalau macam unta, nanti dia ada sefer dia. Kita akan hafal sefer dia nanti. Kena ada whiteboard. Nanti saya tulis. Tu kena tulis sikit. Kalau tidak tak faham. Kena pakai whiteboard. Kalau zakat dan unta nanti, dia kena pakai whiteboard. Kalau tidak, dia tak nampak sefer dia tu. Tu akan datang. Sikit lagi. Maka janganlah saudara hamba tertipu. Maka janganlah saudara hamba tertipu dan ikut orang yang berkata zakat padi itu iaitu kadar yang 3 kunca. Kunca ni satu timbangan. Nama unit timbangan. Nama. Satu kunca lebih kurang dalam 160 gantang. Tu satu kunca. Satu kunca 160 gantang. Atau kalau nak ditukarkan kepada kilogram, dia bersamaan, saya ambil tadi, satu kunca bersamaan dengan 576 kilo. Satu kunca. Jadi kalau 3 kunca, kali 3. 5, mata dah pun susah betul. 576 kali dengan 3. Jadi berapa tan tu? 1 tan lebih. Jadi apabila sampai kadar 1 tan lebih, maka kena zakat. Dia kena zakat. Bukan 3 kunca zakat dia. Zakat dia sikit je. Tapi kena bayar zakat. Dan akan dibahaskan juga pada ketika kita belajar fiqah nanti, berapa zakat padi yang kita kena keluarkan. Jangan faham, jadi padi tu dah kena bayar 3 kunca je. Yang banyak-banyak lain tak bayar. Tak boleh kan? Ada 40 kunca. Kan bertan-tan dia punya beras dia bayar 3 kunca je. Itu dia kata jangan tertipu. Jangan tertipu dengan secara, kau bayar zakat untuk 3 kunca je. Tak boleh. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Itu adalah mainan syaitan. Salah. Jadi yang lebih itu juga kena bayar. Jadi sebab tu dia kata, iaitu kadar yang 3 kunca itu 2, dan barang yang lebih daripada itu tiada kena zakat, maka iaitu tipu dan semua yang menarik akan dirinya kepada murka Allah Ta'ala dan seksanya ke dalam neraka, dan tiada jadi keuntungan baginya pada dunia dan pada akhirat, dan terkadang membawa kepada kufur pula jika ia ingkar akan kena zakat. Ni yang dimasukkan kufur, iaitu dia mengingkari perintah zakat tersebut. Dia kata dalam Islam tak ada zakat. Mana ada zakat? Tak ada zakat. Sebab tu berhati-hati dalam bercakap. Kena jaga. Kan? Sebab tu dalam kita nak kita nak bergurau pun kena jaga-jaga. Kadang-kadang boleh tersilap. Kalau kita cakap misal kata dalam Islam tak ada zakat, mana ada zakat? Zakat-zakat ni mana ada? Perkataan itu boleh mengkufurkan dia. Sebab dia telah menindakkan ayat Quran. Dia telah kufur kepada firman Allah. Allah kena sebut wa'atu zakat. Jelas. Bayarlah zakat. Tapi dia kata zakat tak ada. Jadi itu jadi sebab dia kufur. Tapi kalau dia tak bayar zakat lain. Itu satu dosa lain. Dia tak terkeluar dari Islam. Tapi dosa kerana tak bayar zakat. Bukan dia kufur, tapi dia dosa kerana tak bayar zakat saja. Kalau dia tak bayar zakat,
Tapi kalau dia engkar dengan perintah zakat, mana dia kata zakat tak ada, itu yang terkeluar daripada Islam. Itu yang dia kata terkadang-kadang boleh jadi membawa kepada kufur pula jika ia engkar akan kena zakat. Pada yang lebih daripada 3 kunca itu, wallahu a'lam. Dia etikop macam tadi dia kata, yang lebih tu tak ada. Mana tu dia pun dah tolak lah. Yang lebih tak ada, dia 3 kunca je. Yang lebih tak ada. Tu sebab tu kita nak faham sesuatu ayat ni, kita kena rujuk pada alim ulama tentang perkara-perkara yang telah lama dibahaskan. Sebab tu ulama sekarang senang dia pakai mazhab, tak puning-puning. Kalau dia tak nak pakai mazhab, boleh. Engkau buat sendiri kaedah. Jangan pakai siapa punya. Jangan pakai Bukhari punya, jangan pakai ni, jangan pakai dia punya. Jangan ambil pendapat ni, jangan ambil pendapat. Kau sendiri cari. Keluarkan kaedah sendiri. Tapi ni masih pakai kaedah orang, kau kena memazhab lah. Sebab dah pakai kaedah orang. Jadi apa nak pening-pening? Imam Bukhari radhiyallahu anhu pun dia pun bermazhabkan Syafi'i. Walaupun dia boleh buat mazhab sendiri. Tetapi dia juga bermazhab Syafi'i. Nak bagi tahu tu, punya berhati-hati je Imam Bukhari dalam perkara agama ni. Benda dah mudah dah, apa nak pening lagi? Tak payahlah susah. Awak ni baru hidup. Ulama tu dah lama hidup Imam Bukhari berapa juta hadis hafal. Awak 40 hadis pun tak hafal. Hadis 40 pun tak hafal. Nak bicara tentang hadis hukum hakam. Jadi ikut je lah. Kalau kita ni tak hafal banyak hadis, tak hafal lah 30 juzuk Quran tu, kita ikut je lah apa yang telah digariskan oleh para ulama. Jangan kita poning-poning kepala. Sebab tu kita kena ikut apa yang telah diputuskan, benda yang telah diijma'kan, kita wajib ikut. Macam ijma', perkara ijma' ulama wajib ikut. Kalau ada ittifaq, itu ada perbahasan tu, itu lain cerita. Kita ada, sebab tu khilaf daripada para ulama juga satu rahmat bagi umat ini juga. Ada kata pendapat ni macam gini pada satu perkataan je, macam bersentuhan lelaki dengan perempuan kan, aulastumun nisa tu kan. Ada setengah qiraat laju pula. Dia kata sekadar itu sentuh, tu yang ada mazhab kata sentuh dengan tidak ada nafsu kan, tak batal. Kan? Ada yang sentuh batal. Itu perbahasan daripada segi perkataan pemahaman perkataan tersebut. Jadi daripada khilaf tersebut, macam kita ikut mazhab Syafi'i, ikut apa mazhab Syafi'i putuskan. Kalau dah tak ada, baru cari ada tak lagi. Ada tak? Cari dulu dalam kaul, dalam mazhab dulu. Cari dulu sampai ada. Kalau tak ada, dah betul-betul tak ada, barulah kita boleh bertaklid ke mazhab lain. Tak boleh suka-suka lompek. Tak boleh suka-suka kita nak pakai mazhab orang. Wudu pakai mazhab orang ni. Ni semayang pakai mazhab orang ni. Nak bayar zakat pakai mazhab orang ni. Bukan suka-suka nak lompek-lompek macam itu. Ini perkara yang dilarang dalam agama. Tak ada disiplin. Orang yang macam ini tidak ada disiplin. Jadi bahaya. Wallahu a'lam. Cukuplah tu. Ada pertanyaan? Ada, tak ada Tak ada, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpalah. Akan datang pertanyaan akan dibawa kepada fiqah dan kita akan berjumpa lah, insya-Allah, akan panjang umur di Aidilfitri. Kita jumpalah pada bulan Syawal akan datang, insya-Allah. Jadi saya sempena masuk Ramadan ni, saya juga mohon maaf pada tuan-tuan, puan-puan di mana sebanyak ada kekurangan dan terlebih benar kan. Minta maaf lah. Itu di atas kelemahan saya lah. Sebab saya ni pun manusia, bukan malaikat kan. Yang sentiasa banyak buat kesilapan, selalu lemah. Jadi minta maaf lah. Segala kekhilafan tu minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita besok sepanjang Ramadan ini kita sentiasa menghidupkan Ramadan. Ramadan tak lama lagi lah. Terutama yang lelaki ni. Lelaki ni hati dia kena letakkan kat masjid.
boleh bawa alat tidur dah. Boleh tidur penuhkan surah jiliman ni setiap hari. Kan? Nak balik, ada hal dia bawa balik. Perempuan pun begitu juga, duduk kat rumah, letak satu garisan ke, buat satu musalla, duduk kat situ beramal. Dah tak ada apa-apa hal, jangan tengok ni. Ni jangan tengok. Kurangkan ni. Inilah punca kan? Kalau banyak tengok ni, ini memang habis lah. Habis puasa kita. Puasa kita habis disebabkan ni. Mata kita pun rosak, apa pun rosak. Jadi kita kurangkanlah, kurangkan. Bukan suruh buang. Kurangkan. Kan cucu nak telefon, apa nak telefon kan pakai juga. Tapi kurangkan. Kurangkan tengok Facebook. Jadi Facebook ni membayar. YouTube, kurangkan. Banyakkan apa? Baca Quran. Tahun ni target tahun lepas 1 kali khatam, tahun ni 2 kali khatam. Boleh. Sebenarnya dah tak ada apa bagi free. Kan? 1 juzuk berapa jam baca ni? Sejam kan 1 juzuk kan? 20 muka surat tu, sejam. Ini kadar tajwid normal lah. Sejam lah. Ke lebih? Lebih sejam lebih. Sejam setengah. Kita ambil sejam setengah. Tak boleh juga. Kalau sejam setengah, kita kena bagi masa 1 hari 3 jam. Kalau kita baca 3 jam, jadi dapat 2 juzuk. Jadi apabila cukup Ramadan kita dapat 2 kali khatam. Tu tak termasuk kalau kita lagi duduk tadarus ramai-ramai. Tambah lagi satu lagi khatam. Jadi kita nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi masa bulan Ramadan ni? Kerja apa nak tak lagi dah. Kan? Nak buat kuih raya semua tumpah. Anak cucu yang mau balik. Kita buat kuih muruku je sikit. Kan? Kuih sepit tu je. Kuih ros. Yang lain semua tumpah. Jadi kita azamlah tahun ni untuk kita tingkatkan pembacaan Quran kita. Zikir bersama kita tingkatkan. Sembahyang kita tingkatkan. Bangun malam kita tu yang penting. Sebab Nabi SAW mengatakan, Jibril AS mengatakan kepada Nabi SAW, syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan bagi orang yang beriman bangunnya di malam hari. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nasi. Dan ketinggian orang beriman itu dia hatinya tidak ada harap pada manusia, hanya harap pada Allah. Jadi begitu juga pada bulan puasa ni kita tumpukanlah tawajuhlah hati kita ni pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah harap selain daripada Allah, harap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan bangun malam. Kat sini dah 10 rakaat. Sini 10 ke 20? 10. Balik rumah tambah lagi 10. Kan? Itu dah qiyamul lail. Balik tambah lagi 10. Nak baca tak boleh panjang-panjang, baca pendek-pendek. Kalau kau nak rasa baca Quran tu, buka Quran, pakai stand Quran. Boleh juga. Kita belajar-belajar. Dapat perempuan tahun ni, aku dapat 1 juzuk. 1 juzuk Quran sebulan Ramadan baca dalam semayang. Okey itu. Daripada tak pernah. Jadi kita usahakan insya-Allah. Baik-baik. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan taufik dan hidayah pada saya juga, pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan jadi asbab saham akhirat kita besok di akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma barikna fi sya'ban wa ballighna ramadan warzuqna bil qiyamil lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.